ataupun tidak. Maknanya kalau isteri itu menerima penyerahan tersebut dan dia menjatuhkan talak untuk diri dia. Jadi jawapannya disebutkan di sini bahawa adalah sah bagi seorang suami untuk menyerahkan kuasa talak kepada isterinya. Dan penyerahan kuasa ini adalah sama seperti menyerahkan hak untuk menjatuhkan talak kepada isteri. Jadi tafwid itu adalah sah pada sisi syarak. Jadi kerana itu kalau sekiranya isteri menerima dan menggunakan hak itu untuk mentalakkan diri dia sendiri daripada suami tadi itu yang telah memberikan kuasa itu kepada dia, maka itu adalah terpakai. Tetapi ada syarat-syaratnya, yang mana dia kata syarat jatuh talak tafwid ini iaitulah yang dilakukan oleh isteri setelah suami menyerahkan hak tersebut kepadanya, ialah yang pertama, talak itu mestilah berlaku secara tanjiz, maksudnya secara terus. Sebab talak ni tuan-tuan dia ada yang berlaku secara terus, tanjiz ataupun ta'liq, tergantung. Jadi maknanya dia mesti talak itu dia berikan hak kepada isteri tersebut secara terus, dan isteri itu juga nanti kita tengok dia akan ambil dia memanfaatkan penyerahan kuasa itu pada waktu yang sama. Tapi kalau ta'liq maka tidak sah penyerahan itu. Contoh dia kata disebutkan di sini, dia kata apabila tibanya hari esok engkau cerailah diri engkau sendiri. Jadi maksudnya dia mengaitkan dengan satu perkara yang tidak diberikan pada waktu itu, pada waktu ketika mana dia menyerahkan. Jadi contoh dia kata tak apalah kalau gitu bulan depan awak buatlah keputusan untuk sama ada nak ceraikan diri awak ataupun tidak. Jadi bila dikaitkan dengan masa, maka penyerahan kuasa itu tidak terpakai. Dia mesti secara tanjiz masa itu juga. Yang kedua, suami yang menyerahkan kuasa talak itu mestilah seorang yang mukallaf. Itu kita fahamlah tuan-tuan ni, sebab mukallaf ni maksudnya dia sempurna dari segi cukup umurnya, dari segi sempurna akal. Jadi kita tidak sah penyerahan tersebut jika suami masih kecil ataupun gila. Jadi maksudnya dia mesti mukallaf. Bila dia serahkan itu maksudnya dia faham apa implikasi dia dan dia bertanggungjawab terhadap penyerahan kuasa talak kepada isteri dia itu tadi. Dan yang ketiga syaratnya ialah isteri juga mesti seorang yang mukallaf. Maka tidak sah penyerahan itu jika isteri masih kecil ataupun gila. Maknanya dia secara sedar memahami penyerahan kuasa itu dan dia tahu apa implikasi dia. Dan yang keempat, isteri mestilah menceraikan dirinya dengan segera sebaik sahaja berlaku penyerahan kuasa talak berkenaan. Maka tidak sah sekiranya isteri tersebut melambat-lambatkannya disebabkan ijab dan qabul itu terpisah. Jadi maksudnya pelaksanaan tafwid itu dia sama seperti mana syarat ijab dan qabul tidak boleh diselangi dengan sesuatu yang menggambarkan tawaran itu tidak disambut dengan segera. Jadi contoh kalau kita katakan dia kata tak apalah saya fikir dulu, lepas tu esok baru dia kata okay, tak apalah saya ceraikan diri saya daripada awak. Isteri kita macam tu. Jadi maksudnya itu juga tidak terpakai. Jadi kalau maknanya berlakunya talak tafwid ini, kalau suami kata kepada isteri dia, okey sekarang saya serahkan kepada awak untuk buat keputusan sama ada nak menceraikan diri awak ataupun tidak daripada saya. So isteri berkata okey tak apa, saya ceraikan diri saya daripada awak. So itu maksudnya terpakailah dari segi apabila suami menyerahkan kuasa talak itu kepada isteri yang namanya talak tafwid. Dari segi dalil, keharusan untuk menyerahkan kuasa talak kepada isteri adalah jelas merujuk kepada ayat Al-Quran, kerana perkara ini pernah berlaku kepada para isteri Nabi, yang mana Nabi SAW telah memberikan pilihan kepada para isteri baginda sama ada ingin kekal untuk hidup bersama dengan baginda ataupun berpisah. Perkara ini berlaku setelah turunnya ayat 28 daripada surah Al-Ahzab. Kalau kita lihat kepada asbabun nuzul ayat ini tuan-tuan, ada dalam kalangan para isteri Nabi ini berbincang
setelah kedudukan masyarakat Islam di Madinah itu semakin kukuh, Baitul Mal juga sudah semakin banyak dari segi sumbernya, kerana ghanimah, sumbangan zakat dan seterusnya semakin banyak, ya. Jadi ada dalam kalangan isteri ini berbincang, adakah mungkin untuk mereka meminta nafkah yang lebih banyak daripada Nabi, maksudnya tambahan nafkah daripada Nabi SAW. Jadi perkara itu ialah, of course, Allah Subhanahu Wa Taala mendengar apa yang mereka bincangkan, maka akhirnya datanglah Jibril membawa wahyu kepada Nabi, iaitulah ayat 28 daripada surah Al-Ahzab ini, yang mana Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, maksudnya ditujukan khusus kepada Rasulullah ayat ini. Qul li azwajika, katakanlah kepada isteri-isterimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, seandainya kamu semua inginkan kehidupan dunia, wa zinataha, dan juga perhiasannya. Karena kalau kamu nak kemewahan, kamu nak segala perhiasan dunia yang indah-indah ini, fata'alaina, maka datanglah, marilah, umatti'kunna, aku berikan kepada kamu semua benda yang kamu inginkan itu. Yang kita mut'ah itu sesuatu yang memberikan kesenangan untuk kamu. Wa usarrihkunna sarahan jamila, dan aku lepaskan kamu semua dengan cara yang baik, maksudnya aku boleh ceraikan kamu. Jadi maksudnya di sini, ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala nak menjelaskan bahawa menjadi isteri para nabi, menjadi isteri nabi ini, mereka perlu menerima untuk berkorban bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita lihat tuan-tuan, Nabi di depan baginda ada pilihan, sama ada untuk hidup mewah ataupun sebaliknya. Sebab Nabi tuan-tuan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan khumus 1/5 daripada ghanimah, daripada harta rampasan perang. 20% tuan-tuan diberikan oleh Nabi diberikan oleh Allah kepada Nabi. Tapi Nabi terima bukan untuk kegunaan peribadi baginda dan juga keluarga, tapi diagihkan kepada orang-orang yang lebih memerlukan. Jadi kerana itu kita lihat tuan-tuan bagaimana pernah berlaku peristiwa rumah Aisyah tak ada benda nak makan bila Nabi balik ke rumah Aisyah kerana giliran di rumah beliau pada hari berkenaan. Jadi bila ditanya kepada Aisyah ada apa yang boleh dimakan pada pagi itu, Aisyah kata tak ada apa kecuali beberapa buah tamar. Jadi kata Nabi, kita puasa. So hadis tu tuan-tuan selalunya dibincangkan tentang dari segi hukum fiqahnya tentang keharusan untuk kita berniat puasa sunat walaupun telah naik fajar, tetapi sebelum tergelincir matahari maka harus untuk kita berniat puasa sunat selagi mana kita belum makan ataupun melakukan apa-apa yang membatalkan puasa. Tetapi tuan-tuan sebenarnya di dalam hadis itu juga memberikan satu petunjuk kepada kita bahawa kehidupan Nabi SAW adalah sangat sederhana. Bukan kerana Nabi tak mampu, bukan kerana Nabi tak nak, tapi Nabi memilih untuk mengutamakan orang yang lebih memerlukan. Jadi kerana itu setiap kali pulangnya tentera Islam daripada berperang, bila mereka membawa ghanimah, mereka akan beri kepada Nabi terlebih dahulu, tapi kemudian Nabi akan memanggil orang-orang yang memerlukan untuk diagihkan bahagian yang diberikan kepada baginda. Jadi kerana itulah apabila para isteri ini berbincang, memikirkan tentang kemungkinan mereka boleh minta sedikit lebih daripada apa yang biasa mereka terima daripada Nabi sebagai nafkah, maka akhirnya tuan-tuan Allah sebut kepada Nabi, jelaskan kepada mereka kalau sekiranya mereka ingin memilih kehidupan dunia, kemewahan dan sebagainya, kamu boleh tawarkan kepada mereka untuk beri apa yang mereka nak dan boleh ceraikan mereka. Tetapi kalau mereka memilih untuk kekal bersama dengan Nabi, hidup sebagai suami isteri, maka perlulah untuk mereka menerima bagaimana cara hidup yang ditunjukkan oleh Nabi yang mementingkan umat baginda yang lebih memerlukan. Jadi kerana itu dia kata kesimpulan daripada ayat ini, kalaulah tawaran pilihan untuk berpisah itu yang dia kata apa, wa usarrihkunna, aku bebaskan kamu semua. Jadi maksudnya aku lepaskan, maksudnya aku ceraikan kamu semua, sarahan jamilah, dengan cara yang baik, dengan pembebasan yang baik.
Maknanya dengan mana ceraikan dengan baiklah, berikan nafkah yang diperlukan, kemudian ceraikan. Jadi dia kata kalau sekiranya pilihan untuk berpisah itu tidak memberi apa-apa kesan, sudah tentu memberi pilihan kepada mereka tidak mendatangkan sebarang makna. Jadi of course Nabi tak akan bercakap benda yang tidak ada faedah. So maknanya bila Nabi tawarkan, bermaksud tawaran itu adalah terpakai. Jadi kerana itu atas dasar pemahaman daripada ayat inilah, maka para fuqaha mengatakan seorang suami harus untuk memberikan kuasa talak itu kepada isteri untuk diputuskan. Jadi maksudnya isterilah yang putuskan sama ada dia nak kekal bersama dengan suami dia ataupun dia nak ceraikan diri dia dengan kuasa yang diberikan itu. So tuan-tuan, itu adalah tajuk ataupun subtopik ataupun sub isu terakhir berkait dengan talak ini. Dan penutup tajuk ini tuan-tuan, para pengarang membawa kepada kita beberapa masalah yang berkait dengan talak yang mungkin berlaku dan macam mana dia punya penyelesaian ataupun penjelasan dia. Yang pertama, jika seorang lelaki yang bukan berbangsa Arab melafazkan talak menggunakan bahasa Arab, sedangkan dia tidak mengetahui maknanya bahawa talak itu perkataan yang dilafazkan itu adalah merupakan lafaz talak, maka dia kata talak itu tidak jatuh kerana dia tidak berniat demikian. Okay, so dia sebut contoh ni bahasa Arab lah tuan-tuan, sebab para pengarang ni adalah orang Arab. Jadi apa bahasa pun sama juga lah. Kerana kalau dia lafazkan talak dalam bahasa yang bukan bahasa yang dia faham, okay, dan bukan niat dia, maka dia kata talak itu tidak jatuh kerana dia tidak berniat untuk melakukan sedemikian. Tetapi jika dia melafazkan talak menggunakan bahasanya sendiri ataupun bahasa yang dia fahami, maka talak itu jatuh sekalipun dia tidak berniat. So di sini tuan-tuan, isunya ialah isu bahasa yang difahami ataupun yang tidak difahami. Sebab kita dah bincang sebelum ini tuan-tuan, dalam bab talak kita kata apa? Nabi sebutkan dalam satu hadis, salasatun, ada 3 perkara, jidduhunna jiddun wa hadluhunna jiddun. Ada 3 benda yang kalaulah bersungguh-sungguh jadi sungguh, kalau main-main pun jadi sungguh. Jadi salah satu daripada 3 itu kata Nabi adalah at-talaq. Jadi maknanya kalau dia lafazkan talak itu dalam keadaan dia faham perkataan yang digunakan ataupun yang dilafazkan, bahasa yang dilafazkan itu dia faham, maka tuan-tuan sama ada niat ataupun tidak jatuh talak. Tapi isunya sekarang ialah bahasa yang dia tidak faham. Mungkin orang nak kenalkan dia dan sebagainya, ataupun mungkin dia baca tanpa dia faham. Jadi bermaksud dia ucapkan itu bukan dengan niat ataupun dengan kefahaman, maka sebab itu dikata tidak jatuh talak. Tapi kalau bahasa yang dia faham, sama ada niat ataupun tidak, itu tak diambil kira. Dan hukum ini berlaku selagi mana lafaz yang digunakan itu adalah lafaz sarih. Okay, ini untuk apa tuan-tuan? Ini untuk bahasa yang dia faham. Yang dikatakan tadi itu perlu niat ataupun tidak. Maknanya kalau dia lafazkan dengan bahasa yang dia faham, sama ada dia niat ataupun tidak, jatuh sekiranya lafaz itu sarih. Saya ceraikan awak. Ya, jadi itu lafaz sarih. Maka automatik akan jatuh sama ada berniat ataupun tanpa niat. Tetapi kalau sekiranya dia lafazkan itu dengan kinayah, ya, mana dia kata lafaz sarih ini adalah lafaz yang tidak boleh ditafsirkan selain daripada makna talak. Okay. Contoh dalam bahasa kita lah, kalau dalam bahasa Melayu dia kata kepada isteri dia, saya talakkan kamu, saya ceraikan kamu. So itu 2 bahasa yang tidak, 2 kalimah, 2 perkataan yang tidak ada tafsiran kedua lagi. Bila kata talak ataupun ceraikan, ya, dalam bahasa kita. Tetapi jika lafaz yang digunakan itu adalah tidak sarih, maksudnya tak jelas sama ada dia maksudkan itu lafaz sebagai talak ataupun cerai ataupun tidak, maka dia kata di situ barulah perlu untuk pastikan niat suami tadi, ya, untuk menentukan sama ada talak tersebut jatuh sebagaimana talak yang diucapkan menggunakan bahasa Arab tadi itu. Jadi maknanya contoh dia kata, okey, awak pulanglah ke rumah mak bapak, ambillah semua apa barang awak yang ada sini, bawa baliklah.
So jadi tuan-tuan, makna balik ke rumah mak bapak tu mungkin suruh balik sungguh, ataupun maknanya mungkin talak. So itu dipanggil lafaz dalam bentuk tidak sarih ataupun kinayah. Maka niat suami itu yang menentukan. Tapi kalau tadi dia gunakan lafaz cerai ataupun talak, maka dia tidak ada tafsiran kedua lagi. Okay, so cuma bahasa, isu bahasa ni tadi kalau dia lafazkan dengan tidak faham, maka tidak jatuh. Okay. Tetapi kalaulah bahasa tu tidak faham, tapi dia tahu maksud, jadi benda tu jatuhlah, ya. Isu yang kedua ataupun masalah yang kedua, seorang lelaki berkata kepada isterinya, ana minki taliq. Tuan-tuan, ya, kalau kita dalam bahasa yang sebenar ataupun dalam kuasa sebenar itu, suami yang menceraikan isteri dia, mentalakkan, suami yang memisahkan isteri daripada diri dia. Ya. Tapi sekarang dalam situasi ini dia kata apa? Ana minki taliq, ini aku bercerai daripada kamu. Dia kata bukan dia yang menceraikan isteri, makna memisahkan isteri daripada diri dia, dari diri suami. Tapi dia kata suami itu kata dia yang ceraikan diri dia daripada isteri. Ana minki taliq. So dia kata, kita apalah, saya pisahkan diri saya daripada hidup kamu, contohnya daripada kamu. Jadi maksudnya dia kata aku bercerai daripada kamu. Jika dia berniat talak, maka talak itu jatuh. Ada kalau dia lafazkan. Sebab sepatutnya suami kata saya ceraikan awak. Tapi sekarang dia kata saya ceraikan diri saya daripada awak. Okay? Jadi dia kata kalau dia memang lafaz itu dia berniat talak, maka talak itu jatuh. Sebab lafaz ini tidak dianggap sebagai lafaz yang straightforward. Sebab lafaz yang straightforward ni suami kata saya ceraikan awak, saya talakkan awak. Okay? Jadi sekarang dia kata saya ceraikan saya talakkan diri saya daripada kamu. Maka dia kata kalau dia berniat talak, maka jatuhlah talak tersebut. Tetapi sekiranya tidak, maka talak itu tidak jatuh. Ini kerana lafaz berkenaan sudah menjadi lafaz kinayah, kiasan. Disebabkan dia menyandarkan sesuatu bukan pada tempatnya. Makna perkataan itu digunakan bukan pada tempat yang betul. Sepatutnya dia yang memisahkan isteri itu daripada diri dia sebagai suami. Tapi sekarang dia yang pisahkan diri dia daripada isteri. So dia kata itu menggunakan perkataan bukan pada tempatnya. Maka dia kata termasuk dalam kategori kinayah, bukan sarih. Maka dengan ini niat diperlukan untuk menentukan sama ada talak itu jatuh ataupun tidak. Dan kemudian yang ketiga, suami berkata kepada isterinya, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu. Diulang kataan itu tuan-tuan, ya. Adakah jatuh satu talak ataupun jatuh tiga? Maka dia kata di sini, jika suami diam seketika di antara ketiga-tiga kenyataan tersebut ataupun ayat yang disebutkan itu, maka jatuhlah talak tiga. Jika uruf menganggap diam tersebut sebagai pemisah di antara ayat-ayat yang dilafazkan. Okay? Jadi maknanya apa tuan-tuan? Katakanlah duduk di rumah bergaduh, disebut di dapur, dia kata saya ceraikan awak. Lepas tu datang duduk ruang tamu, isteri datang pula, nampak muka isteri, sebut sekali lagi saya ceraikan awak. Ya, lepas tu dia pun lari keluar pergi pos kereta, isteri keluar pula, dia sebut pula saya ceraikan awak. Dah 3 kali. Dan 3 tempat berbeza dan diselangi oleh masa yang pada urufnya dia kata adalah pemisah. Maka dia kata pada situasi tersebut jatuh 3 talak. Sebab itulah yang kita sebutkan dahulu tuan-tuan, macam kita di Malaysia, lafaz talak dari segi undang-undang hanya boleh dilafazkan di dalam mahkamah. Jadi kerana itu adalah ada kes yang berlaku, ada suami yang dia sebenarnya telah pernah melafazkan talak di luar mahkamah, tapi bila masuk ke mahkamah untuk pengesahan kepada lafaz talak itu, bila dia tahu bahawa dia nak kena bayar denda kerana dia telah lafazkan talak itu di luar mahkamah, jadi dia sembunyikan, dia beritahu dia tak pernah lafazkan talak. Maka kalau dalam perbicaraan itu memang hakim memutuskan bahawa dia perlu menceraikan isteri dia ataupun dia akan mencerai, maka
Kalau dia repeat sekali lagi, tuan-tuan, maknanya dia sudah jatuh talak kedua. Jadi kerana itu dalam lafaz talak ini kita tak boleh anggap sebagai benda mudah. Kerana kita dalam mazhab Syafi'i, maksudnya talak 3 itu boleh berlaku walaupun pada kali pertama talak itu berlaku. Tidak sama dengan mazhab Hanafi yang dikatakan talak 3 itu berlaku kali yang ketiga. So dia kata di sini, maknanya jika uruf menganggap diam tersebut sebagai pemisah di antara lafaz talak yang disebutkan diulang 3 kali tadi itu, maka dia kata jatuh 3 talak. Mahkamah tidak boleh menerima dakwaannya yang mengatakan dia melafazkannya sebanyak 3 kali untuk menzahirkan penegasan, ataupun dia nak streskan dia punya cerai dia kepada isteri dia tadi itu. Dia kata dia ulang 3 kali, tapi diselangi oleh sesuatu yang pada uruf menganggap itu bukan kita katakan penegasan yang mengulang satu perkara sebanyak 3 kali. Kerana dia kata kerana dakwaan itu adalah bercanggah dengan zahir ayat yang dia ucapkan, yang diulang secara 3 kali, dan setiap satu kali itu ada dia punya sela waktu yang tidak boleh dianggap sebagai penegasan. Jika suami menyebutnya secara bersambung tanpa henti, ini dia duduk satu tempat, dia ulang benda itu 3 kali tanpa ada, maknanya macam saya sebut tadilah, dia kata apa, saya ceraikan awak, dia ulang 3 kali itu tanpa ada tanpa henti. Mana tidak dipisahkan oleh pemisah seperti yang disebutkan dalam contoh di atas itu. Dia kata jika dia melakukannya dengan niat untuk menguatkan kata-katanya, yang kita sebut sebagai taukid dalam bahasa Arab, tuan-tuan, ya. Kita sebut satu benda, kita ulang beberapa kali sebagai taukid, penegasan. Maka dia kata kalau sekiranya ulangnya dia tadi itu adalah untuk menguatkan kata-katanya, maka dia kata jatuh talak 1 saja. Tapi tadilah syaratnya tidak diselangi oleh sesuatu yang uruf menganggap itu adalah ucapan berasingan. Jika dia berniat talak 3, tapi cerita sekarang walaupun dia ulang 3 kali tanpa henti, tapi kalau memang dia niat nak talak 3, maka jatuh talak 3. Tapi sekarang dia tak niat untuk talak 3, tapi cumanya dia nak tegaskan tanpa diselangi, maka dia kata jatuh talak 1. Tapi kalau niat talak 3, jatuh talak 3. Jika dilafazkan tanpa mempunyai apa-apa niat, dia cakap saja macam tu, dia tak ada apa-apa niat. Kalau tanya dia adakah nak tegaskan, dia pun kata tak tahu. Adakah nak jatuhkan talak 3, dia pun tak tahu. Jadi dia kata maknanya bukan untuk menguatkan kata-kata dan bukan juga untuk menjatuhkan talak 3. Jadi macam mana kita nak putuskan? Dia kata maka jatuh talak 3 berdasarkan kepada zahir lafaz yang dia gunakan. Okay. Jadi kerana itulah tuan-tuan, kenapa dalam undang-undang kita meletakkan lafaz talak ini kena dibuat dalam mahkamah. Sebab kadang-kadang tuan-tuan, apabila suami tidak faham tentang hukum, maka dia boleh menyebabkan implikasi yang lebih buruk. Jadi kerana itu undang-undang menetapkan lafaz talak mestilah dibuat di dalam mahkamah, ya. So untuk mengelakkan benda-benda yang macam inilah. Okey, kemudian masalah yang keempat, jika suami berkata kepada isterinya, insya-Allah aku ceraikan kamu. Okey, insya-Allah tu maksudnya apa? Sekiranya dikehendaki oleh Allah, ya, aku ceraikan kamu. Maka talak tersebut tidak jatuh jika dia berniat untuk mengaitkan talak itu dengan kehendak Allah. Okay, jadi dia lafazkan insya-Allah tu. Ni mana contoh dia kata apa, kalau isteri dia marah dia apa semua, dia kata okey tak apalah, insya-Allah ya saya talakkan kamu. Tapi kalau dia kata insya-Allah saya akan talakkan kamu, memang tak terpakailah. Saya pernah isu yang ditanya tu, sebab bila kata ada perkataan akan tu tuan-tuan, dia jadi apa? Dia jadi ta'liq. Tapi bila tanpa akan tu dia jadi tanjid. Tapi cuma dalam situasi ini bila dia meletakkan kalimah insya-Allah. Insya-Allah itu pun tuan-tuan, dia sebenarnya adalah ta'liq, jika dikehendaki oleh Allah.
Okey, jadi maknanya dia kata kalau dia lafazkan insya-Allah saya ceraikan kamu, niat dia tu adalah untuk mengaitkan dengan kehendak Allah, maka tidak jatuh talak tersebut. Ini kerana dia kata kita tidak tahu kehendak Allah. Jadi kita sebagai hamba ni tuan-tuan, betul lah. Cuma kalangan orang Melayu ni bila sebut lafaz insya-Allah tu dia jadi ada masalah sikit tuan-tuan, ya. Dia anggap selalu alasan untuk ni lah. Tapi the real insya-Allah itu sebenarnya apa tuan-tuan? Kita mengaitkan dengan kehendak Allah. Sebab itulah Allah sendiri yang ajar kita tuan-tuan untuk menggunakan lafaz insya-Allah itu. Jangan kata Allah, janganlah kamu kata bahawa aku akan buat satu ghadan, esok tu, maknanya kita seolah macam kita yakin esok kita boleh buat benda tu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab hakikatnya Allah yang mengetahui kita boleh buat ataupun tidak. Jadi kerana itulah bila kita lafazkan suatu perkara tentang masa akan datang, maka Allah kata sebutlah insya-Allah sekiranya dikehendaki oleh Allah. Okay? So ini bercakap tentang isu takdir dan sebagainya lah. Jadi sekarang dia kata kalau suami mengatakan insya-Allah aku ceraikan kamu ataupun saya ceraikan awak, maka dia kata kalau memang benar dia berniat mengaitkannya itu dengan kehendak Allah, maka tidak jatuh. Sebab dia kata kita sebagai hamba kita tak tahu kehendak Allah. Tetapi jika suami tidak berniat mengaitkannya dengan kehendak Allah, tetapi berniat, contoh dia kata untuk mengambil berkat, ya, ataupun tidak mempunyai sebarang niat, maka barulah talak itu dikira sebagai jatuh. Okey, dikira sebagai jatuh. Tapi kalau tanjih tadi tuan-tuan memang tak terpakai lah. Contoh bergaduh, tak apalah kalau awak tak puas hati sangat, kita tengoklah macam mana sebulan lagi insya-Allah saya akan ceraikan awak. Jadi bila ada akan tu tuan-tuan, secara automatik itu adalah ta'liq. Bahkan kalau kita tengok dalam ayat itu, dalam statement itu, 2 kali dia ta'liq, dia gantung insya-Allah tu satu, dan kemudian akan tu juga adalah ta'liq. Okey, so di situ dia punya inilah situasi, maknanya apabila suami berkata kepada isterinya ataupun mengaitkan lafaz talak itu dengan kalimah insya-Allah. Dan kemudian yang terakhir tuan-tuan, masalah yang kelima, isteri mencerca suami seperti berkata wahai si bodoh ataupun wahai si dungu. Ya, marah kat suami, dia panggil bodoh, panggil dungu. Dan suami pula menjawab, jika aku ini adalah seperti yang kamu katakan, mana kalau aku ni macam mana kamu katakan tu, aku ceraikan kamu. Okey, jika suami berkata demikian sebagai membalas kata-kata isteri dan menzahirkan kemarahannya itu dengan ancaman talak, sebagaimana isterinya menzahirkan kemarahan dengan celaan tersebut, maka talak tersebut jatuh walaupun suaminya tidak bodoh ataupun dungu. Ya, suami dia bukan bodoh pun, tapi sebab apa? Dia nak menzahirkan kemarahan terhadap celaan isteri dia tadi itu, maka dia kata talak tersebut jatuh walaupun suami tadi tak bodoh ataupun dungu. Ini seolah-olah suami berkata, jika engkau menyangka aku seperti itu, aku ceraikan kamu. Jadi seolah macam itu kalau suami balas tadi tuan-tuan dengan menzahirkan kemarahan dan ancaman talak tadi, maka jatuh. Tetapi jika suami bermaksud mengaitkan talak dengan wujudnya kebodohan dan kedunguan, okay? Jadi maksudnya dia kata kalaulah aku ni bodoh macam yang kamu katakan, jadi dia mengaitkan talak itu dengan wujudnya kebodohan ataupun kedunguan itu, dia kata, atau suami menyebutnya tanpa mempunyai maksud tertentu, maka hukumnya adalah sama seperti talak ta'liq. Kalau terbukti dia memang betul bodoh, terbukti memang betul dungu, maka barulah talak itu jatuh. Maka dia kata jika suami tidak bodoh ataupun dungu, talak tersebut tidak jatuh. Jika suami benar-benar bodoh ataupun dungu seperti yang dikatakan, maka barulah talak tersebut jatuh. Jadi so kena tengoklah di situ, berbalik kepada isu niatlah tuan-tuan, ya. Sebab dia ada dalam kaedah usulul fiqh tu, ya. Al-ibratu sama ada bil lafzi ataupun bil makna. Jadi kita nak ambil kira
sama ada dengan lafaz itu ataupun dengan makna di sebalik lafaz itu. Jadi ini peranan dia siapa tuan-tuan? Hakim lah. Sebab tu dalam isu untuk mengesahkan talak ini, fungsi yang paling besar adalah hakim. Ya, dialah yang akan mendapatkan penjelasan dan juga membuat keputusan sama ada apa yang dilafazkan oleh suami itu jatuh talak ataupun tidak. Kita tu selesai perbincangan tentang bab talak sebagai satu cara untuk membubarkan perkahwinan. Pembubaran itu tidak hanya dengan talak semata-mata, tuan-tuan. Ada lagi yang lain kita akan bincang selepas ini. Tapi tajuk yang berikutnya, tuan-tuan, adalah tentang rujuk. Ya, talak, maka di sana ada proses. Jika berlaku talak itu pula talak yang pertama, talak yang kedua, dan belum habis tempoh iddah, maka tuan-tuan, di sana ada proses yang namanya rujuk. Mana untuk berpatah balik hidup semula sebagai suami isteri dalam tempoh yang ditetapkan. Jadi tuan-tuan, saya rasa mungkin kita tangguhkan dulu. Saya nak baca sedikit lah untuk kefahaman kita bersama, pengetahuan kita. Walaupun saya bukanlah orang undang-undang, tuan-tuan, tapi kita nak tengok dalam enactment undang-undang keluarga Islam negeri Selangor, ya, supaya kita boleh faham sedikit sebanyak bagaimana prosedur undang-undang dalam bab perceraian ini. Yang mana kalau kita lihat pada enactment, ya, yang ada pada saya ni adalah sehingga Februari 2023 pindaan-pindaan yang dibuat. Dia bermula pada Seksyen 45, ya. Bahagian yang kelima daripada enactment ini adalah tentang pembubaran perkahwinan. 45 ni tu dia tentang takat kuasa untuk mahkamah membuat perintah berkait dengan pembubaran perkahwinan. Jadi dia kata kuasa mahkamahnya ialah, dia kata apa? Perkahwinan itu didaftarkan ataupun disifatkan sebagai didaftarkan di bawah enactment ini. Jadi maknanya apa, tuan-tuan? Mahkamah di negeri Selangor hanya boleh membubarkan perkahwinan yang didaftarkan di negeri Selangor ataupun disifatkan sebagai didaftarkan. Jadi maksudnya proses itu telah berlaku dan sebagainya. Contohnya mungkin belum lengkap, ya, maknanya dia tidak dianggap dia tidak berstatus didaftarkan, tetapi disifatkan sebagai didaftar. Contohnya penyerahan permohonan telah pun dibuat dan sebagainya, tapi sebelum selesai prosedur tiba-tiba berlaku talak. Jadi disifatkan sebagai didaftarkan, maka di situ juga mahkamah boleh, ya. Atau dia kata perkahwinan ini telah dilangsungkan mengikut hukum syarak. Ini juga syarat yang kedua. Maknanya sebab itulah kalau kita kata dulu bahawa kalau poligami bila pergi buat di luar negara, bila balik submit untuk pendaftaran untuk mengesahkan perkahwinan itu, maka yang pertama mahkamah akan pastikan adakah perkahwinan itu memenuhi hukum syarak. Maknanya dibuat mengikut hukum syarak. Contohnya kalau wali itu adalah wali hakim, wali perempuan tu tak pergi ke haknyai sama ataupun songkla sama-sama dengan pengantin perempuan. Jadi dia akan cek siapa yang jadi wali. Kalau wali itu dia kata wali hakim, jadi adakah orang yang jadi wali semasa akad nikah itu berlaku, dia adalah wali yang diberikan tauliah oleh Majlis Agama Islam, Selatan Thailand itu. Jadi benda tu akan dipastikan, mengikut hukum syarak atau tidak. Dan di syarat yang ketiga pula dia kata, jika pemastautin salah satu pihak kepada perkahwinan pada masa permohonan itu diserahkan adalah dalam negeri Selangor. Ini juga berbangkit dengan isu pentadbiran, ya, hal ehwal ataupun undang-undang Islam di negara kita, tuan-tuan, kerana ini adalah di bawah jadual negeri. Jadi kerana itu kalau duduk di luar daripada negeri Selangor, mahkamah boleh buat keputusan, dia boleh serahkan. Tetapi kalau perkara dia tidak berada di ataupun tidak bermastautin di negeri Selangor, maka dia ada halangan undang-undang di situ, ya, untuk penguatkuasaan ataupun untuk nak memastikan bahawa keputusan yang dibuat tadi itu perlu dilaksanakan ataupun diserahkan. Okey, kemudian pergi kepada, saya tak nak baca sesuatu lah, tuan-tuan, ya, panjang, lepas tu term undang-undang biasalah. Seksyen 47, perceraian dengan talak ataupun dengan perintah, mana dengan perintah mahkamah. Subsection 1 dia kata, seseorang suami atau seorang isteri yang hendak bercerai hendaklah menyerahkan suatu permohonan untuk perceraian kepada mahkamah dalam borang yang ditetapkan.
disertai dengan satu akuan berkanun yang mengandungi, jadi maksudnya sama ada apa nama tu, kalau kita kata walaupun talak itu memang milik mutlak suami, dari segi undang-undang tuan-tuan, dia tidak berhak secara bebas untuk nak melafazkan talak. Dia mesti memohon kepada mahkamah terlebih dahulu untuk menceraikan isteri dia. Okey, jadi kalau isteri juga sama, kalau dia nak minta supaya perkahwinan dia dibubarkan, maka dia perlu buat permohonan kepada mahkamah dengan proses dan prosedur yang ditetapkan. Dan dia kata mesti ada akuan berkanun yang mengandungi apa? Yang pertama, butir perkahwinan dengan nama, umur, jantina, anak, ya, jika ada hasil daripada perkahwinan itu. Kemudian butir-butir mengenai fakta yang memberi bidang kuasa kepada mahkamah, yang kita sebut 3 syarat tadi dalam seksyen 45 tu, tuan-tuan, ya. Kemudian yang ketiga, dia kata butir mengenai apa-apa prosiding yang dahulu mengenai hal ehwal suami isteri antara pihak itu. Jadi maksudnya, sebab itu dalam proses nak bercerai ni tuan-tuan, mahkamah nak minta sebelum berlaku perceraian, apa usaha yang telah dilakukan untuk mengelakkan daripada perceraian itu berlaku. Jadi proceeding tu sama ada apa nama tu, suluhnya dan sebagainya, jadi perlu diserahkan bersama-sama dengan permohonan untuk bercerai. Yang keempat, dia kata satu pernyataan tentang sebab-sebab hendak bercerai. Apa punca? Yang kelima, suatu pernyataan tentang sama ada apa-apa, dan jika ada, apakah langkah-langkah yang telah diambil untuk mencapai perdamaian. Kena explain dulu, usaha nak berdamai ada ke tidak? Kalau ada, apa yang telah dibuat? Yang keenam, syarat apa-apa perjanjian berkenaan dengan nafkah dan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anak daripada perkahwinan itu jika ada. Kemudian peruntukan bagi pemeliharaan dan penjagaan anak-anak dari perkahwinan itu jika ada. Dan pembahagian apa-apa aset yang diperolehi melalui usaha bersama pihak-pihak itu. Mana ini harta sepencarian jika ada. Atau jika tiada, suatu persetujuan tersebut telah tercapai cadangan pemohon mengenai hal-hal itu. Jadi maksudnya kalaulah belum dibincangkan siapa nak jaga anak, siapa rumah nak duduk di mana, apa semua sekali, lepas tu harta seperti dia belum ada lagi. Tapi dia kata kalau tak ada persetujuan pun, sekurang-kurangnya adalah persetujuan umum bagaimana perkara itu akan diuruskan, ya, sekiranya perceraian nanti berlaku. Dan kemudian dia kata yang terakhir yang perlu diserahkan dalam bentuk akuan berkanun itu ialah butir-butir mengenai perintah yang diminta. Perintah diminta tu of course lah perintah untuk suami menceraikan, ataupun mahkamah membenarkan suami untuk menceraikan isteri. Dan setelah menerima sesuatu permohonan untuk perceraian, mahkamah hendaklah menyebabkan satu saman diserahkan kepada pihak yang satu lagi bersama dengan satu salinan permohonan itu dan akuan berkanun yang dibuat oleh pemohon, dan saman itu hendaklah mengarahkan pihak yang satu lagi itu hadir di hadapan mahkamah untuk membolehkan mahkamah menyiasat sama ada pihak yang satu lagi itu bersetuju ataupun tidak terhadap perceraian tersebut. Jadi inilah tuan-tuan yang selalu menyebabkan kes permohonan perceraian ini tangguh, yang makan tahun kadang-kadang. Sebab kita tahulah tuan-tuan isu apa nama tu, backlog, apa nama tu, kes tertangguh di mahkamah syariah ni sangat banyak. Jadi bila dah tangguh, nak dapatkan tarikh perbicaraan yang baru dan sebagainya, memang akan mengambil masa. Jadi apatah lagi kalau suami memang, biasanya yang berlaku masalahnya ialah apabila isteri datang memohon, pihak suami tak datang, ataupun suami berada bermasyarakat di luar daripada negeri Selangor. Jadi itu yang menimbulkan konflik tadi tuan-tuan, yang menyebabkan permohonan perceraian itu berlaku dengan tempoh yang sangat lama. Okey, subsection yang ketiga dia kata jika pihak yang satu lagi bersetuju terhadap perceraian itu dan mahkamah berpuas hati selepas penyiasatan yang wajar bahawa perkahwinan itu telah pecah belah dengan tak dapat dipulihkan, maka mahkamah hendaklah menasihatkan suami supaya melafazkan satu talak di hadapan mahkamah. Jadi mahkamah puas hati dengan apa semua, mahkamah pun decide nasihatkan suami untuk lafazkan talak di depan mahkamah. Mahkamah hendaklah merekodkan satu hal talak itu, dihantar kepada pendaftar, untuk tujuan rekod lah, maksudnya bahawa perkahwinan itu telah dibubarkan.
Jika pihak yang satu lagi tidak bersetuju terhadap perceraian itu, atau jika mahkamah berpendapat masih ada kemungkinan yang munasabah bagi suatu perdamaian antara pihak-pihak berkenaan, mahkamah hendaklah dengan seberapa segera yang boleh melantik suatu jawatankuasa pendamai terdiri daripada seorang pegawai agama sebagai pengerusi dan dua orang lain, yang mana seorang untuk bertindak bagi pihak suami dan seorang lagi bagi pihak isteri, dan merujukkan kes itu kepada jawatankuasa berkenaan. Jadi hakim tak akan buat keputusan dulu. Bila dia tengok masih ada ruang untuk buat untuk perdamaian itu, maka dia lantik jawatankuasa pendamai. Jawatankuasa pendamai ni tuan-tuan, dia bukan pemutus. Dia cari ruang bagaimana nak wujudkan perdamaian. Jadi mahkamah akan rujukkan kes itu, okey, pergi jumpa jawatankuasa pendamai dulu, bincang dulu. Pengurusi dia pegawai agama dan dua orang ahlinya adalah seorang wakil bagi pihak suami, seorang wakil kepada pihak isteri. Subsection 6 dia kata, pada melantik dua orang itu di bawah subsection 5, mahkamah hendaklah jika boleh memberi keutamaan kepada saudara-saudara karib pihak-pihak itu yang tahu akan hal keadaan kes itu. Jadi maksudnya cari saudara rapat dengan suami, saudara rapat dengan isteri, ya, sebagai wakil bagi kedua-dua pihak ini tadi. Mahkamah boleh memberi arahan, subsection 7, boleh memberi arahan-arahan kepada jawatankuasa pendamai tentang hal menjalankan perdamaian itu, dan ia hendaklah menjalankannya mengikut arahan berkenaan. Yang ke-8, jika jawatankuasa itu tidak dapat bersetuju, maksudnya dah bincang tapi tak boleh capai kata sepakat, ataupun jika mahkamah tidak berpuas hati dengan cara ia menjalankan perdamaian itu, mahkamah boleh pecat jawatankuasa itu dan melantik jawatankuasa lain untuk menggantikannya. Drag pula. Dan sebab biasanya bila hakim kata okey, serahkan kepada jawatankuasa pendamai, dia beri peluang jawatankuasa ni mesyuarat, tiba-tiba next sitting mahkamah tak puas hati dengan apa yang telah dilakukan, dia pecat, lantik jawatankuasa baru, tunggu next sitting pula. Itu yang kadang-kadang kenapa postpone itu kan, ya. Fungsi jawatankuasa itu, dia kata jawatankuasa itu hendaklah berusaha mencapai perdamaian dalam tempoh 6 bulan daripada tarikh ia dibentuk, ataupun dalam tempoh yang lebih lama mengikut sebagaimana yang dibenarkan oleh mahkamah. Subsection 10, jawatankuasa itu hendaklah meminta pihak-pihak itu hadir dan hendaklah memberi tiap-tiap seorang dari mereka peluang untuk didengar dan boleh mendengar mana-mana orang lain. Jadi jawatankuasa pendamai ini boleh panggil suami datang bagi kemudian panggil isteri datang, ataupun mana-mana orang yang difikir perlu, dan membuat apa-apa penyiasatan yang difikirkannya patut dan boleh, jika ia fikirkan perlu, menangguhkan prosidingnya daripada semasa ke semasa. Mana bukan hanya satu sitting saja boleh mencapai dia punya penyelesaian. Jika jawatankuasa pendamai itu tidak dapat mencapai perdamaian dan tidak dapat pujuk pihak-pihak itu supaya hidup semula bersama sebagai suami isteri, jawatankuasa itu hendaklah mengeluarkan suatu perakuan tentang hal yang demikian, dan boleh melampirkan kepada perakuan itu apa-apa syur yang difikirkannya patut berkenaan dengan nafkah dan penjagaan anak-anak yang belum dewasa daripada perkahwinan itu, jika ada, berkenaan dengan pembahagian harta dan berkenaan dengan hal-hal lain berhubung dengan perkahwinan tersebut. So sekarang jawatankuasa tu dia bukan kata okey, ya, suami mesti ceraikan, mana dia boleh syorkan saja apa penyelesaian, dan dia juga boleh cadangkan selepas daripada perceraian itu dalam perkara-perkara yang berkaitan apa penyelesaian yang boleh diambil. Tiada seorang peguam syar'i boleh hadir atau bertindak bagi mana-mana pihak dalam sesuatu prosiding di hadapan sesuatu jawatankuasa pendamai, dan tiada sesuatu pihak boleh diwakili oleh sesiapa jua selain dari seorang ahli keluarganya yang karib tanpa kebenaran jawatankuasa pendamai itu. Jadi maknanya jawatankuasa pendamai ini dia deal direct dengan suami dan juga isteri. Suami tak boleh nak lantik lawyer bagi pihak dia, isteri tak boleh nak lantik lawyer bagi pihak dia untuk berurusan dengan jawatankuasa pendamai. Dia kena pergi direct. Jika jawatankuasa itu melaporkan kepada mahkamah bahawa perdamaian telah tercapai dan pihak-pihak itu telah hidup semula bersama sebagai suami isteri, mahkamah hendaklah menolak permohonan untuk perceraian itu. Subsection 14, jika jawatankuasa mengemukakan kepada mahkamah suatu
bahawa dia tidak dapat mencapai perdamaian dan tidak dapat memujuk pihak-pihak itu supaya hidup semula bersama sebagai suami isteri, maka mahkamah hendaklah menasihatkan suami berkenaan melafazkan satu talak di hadapan mahkamah. Dan jika mahkamah tidak dapat mendapatkan suami itu hadir di hadapan mahkamah untuk melafazkan satu talak, atau jika suami itu enggan untuk melafazkan satu talak, maka mahkamah hendaklah merujuk kes itu kepada hakam untuk tindakan menurut Seksyen 48, seksyen selepas ni. Hakam ni kuasa dia lebih, tuan-tuan ya. Kalau jawatankuasa pendamai, dia bincang, cuba cari jalan, dan akhirnya kalau tak boleh capai pun dia boleh syorkan saja kepada mahkamah. Tapi kalau benda tu tak boleh capai, suami pun tak nak terima apa semua sekali, untuk mahkamah boleh minta jika mahkamah hendaklah menasihatkan. Dari seterusnya mahkamah menasihatkan. Makna syur daripada jawatankuasa pendamai sekadar membolehkan mahkamah menasihatkan suami tadi untuk melafazkan talak. Jadi kalau suami tak nak, dia pergi kepada next stage-nya ialah hakam. Hakam ni tentu dia lebih power sikit lah. Hakam ni boleh mengesyorkan kepada mahkamah untuk suruh suami ceraikan. Jadi sebab tu dalam seksyen, saya tak nak baca semua yang dalam bab hakam ni, kalau kita tengok seksyen 48 dalam subsection 6, jika hakam berpendapat bahawa pihak-pihak itu patut bercerai tetapi tidak dapat memerintahkan perceraian oleh kerana suatu sebab, tidak dapat memerintahkan perceraian oleh kerana satu sebab, mahkamah hendaklah melantik hakam lain dan memberi perceraian kuasa. Tapi ada tu, saya tengok di semalam saya dah baca, saya tengok hakam ni dia lebih powerful. Dia boleh bagi syur kepada mahkamah untuk memerintahkan suami tadi menjatuhkan talak. So sebab tu dia ada dalam satu subsection itu memang jelas. Kuasa hakam dia lebih sedikit powerful daripada jawatankuasa pendamai. Okey, dia kata jawatankuasa pendamai ini tidak terpakai. Tadi kita balik kepada sesi sebelum ni, pelantikan jawatankuasa pendamai, dia kata sesuatu jawatankuasa pendamai tidak terpakai dalam sesuatu kes yang mana, dia kata yang pertama, pemohon mengatakan bahawa dia telah ditinggal langsung oleh pihak satu lagi dan tidak tahu di mana pihak satu lagi itu berada. Contohnya, isteri datang mengadu pada mahkamah minta ni, okey, lantik pendamai, tapi sekarang ni isunya isteri kata dia tak tahu suami dia duduk di mana. Tak boleh trace. Jadi macam mana nak lantik pendamai? Kerana dalam jawatankuasa pendamai dia mesti ada wakil suami, wakil isteri. Sekarang suami tak tahu di mana. Yang kedua, dia kata di mana pihak yang satu lagi bermastautin di luar Malaysia Barat. Ya, dan dia, sebab bila di luar Malaysia Barat ni tentu, kalau antara negeri dia masih lagi boleh. Mahkamah di satu negeri dia boleh keluarkan dia punya resolusi, maknanya dengan bantuan mahkamah daripada negeri lain. Boleh ya, untuk nak sapina dia punya suami tadi itu. Tapi dia kata kalau di luar Malaysia Barat, maksudnya di Sabah Sarawak, itu dari segi sistem undang-undang kita lah tuan-tuan ya, dia tak boleh nak kuat-kuasakan. Dan ia tidak mungkin masuk ke dalam bidang kuasa mahkamah yang berkenaan itu dalam masa 6 bulan selepas daripada tarikh permohonan berkenaan. Maksudnya tak mungkin dalam tempoh 6 bulan boleh dapatkan suami ini tadi ataupun satu pihak lagi itu untuk memenuhi keperluan permohonan berkenaan. Ataupun yang ketiga, dia kata di mana pihak yang satu lagi sedang dipenjara selama tempoh 3 tahun ataupun lebih. Jadi kalau 3 tahun ataupun lebih, maknanya macam tak boleh nak berdamai lagi lah, maksudnya ruang untuk ni tak ada. Ataupun dia kata di mana pemohon mengatakan bahawa pihak yang satu lagi sedang mengidap penyakit otak yang tak boleh sembuh. Maksudnya mental lah, yang tak boleh sembuh. Ini perakuan daripada pakar. Atau di mana mahkamah berpuas hati bahawa ada hal keadaan yang luar biasa yang menyebabkan rujukan kepada suatu jawatankuasa pendamai adalah tidak praktik, maksudnya tak praktikal, maka mahkamah buat keputusan terus. Subsection 16, satu talak raj'i yang dilafazkan oleh suami melainkan dibatalkan terlebih dahulu, sama ada secara nyata atau tafsiran atau dengan perintah daripada mahkamah, tidak boleh berkuat kuasa untuk membubarkan perkahwinan itu sehinggalah habisnya tempoh iddah. Jadi sebab itulah tuan-tuan, suatu pasangan yang bercerai dengan talak raj'i, dia bukan automatik direkodkan sebagai bercerai.
Kalau dia talak raj'i, dia akan tunggu habis iddah dulu, tak berlaku rujuk, maka barulah didaftarkan sebagai perceraian. Mana muktamad. So di situ dia kata apa? Itu maksudnya talak raj'i, kata tidak boleh berkuat kuasa untuk bubarkan perkahwinan itu sehingga habisnya tempoh iddah. Jika isteri hamil pada masa talak itu dilafazkan ataupun pada masa perintah itu dibuat, talak atau perintah itu tidak boleh berkuat kuasa untuk membubarkan perkahwinan itu sehinggalah berakhir kehamilan. Jadi sebab apa tuan-tuan? Tadi dia diasingkan kerana iddah bagi orang yang mengandung ni tuan-tuan dia lebih panjang. Jadi kerana itu sehingga dia melahirkan anak, maka barulah perkahwinan itu dianggap telah terbubar secara sempurna. Ya, kerana habis tempoh iddah. Tentang timbang tara sebut, jika mahkamah puas hati bahawa perkelahian syiqaq sentiasa berlaku antara pihak kepada suatu perkahwinan, mahkamah boleh lantik mengikut hukum syarak dua orang penimbang tara ataupun hakam untuk bertindak bagi pihak suami dan isteri berkenaan. Pada melantik hakam di bawah subsection 1, mahkamah hendaklah jika boleh beri keutamaan kepada saudara karib pihak yang berkenaan itu yang tahu akan hal kes itu. Yang ketiga, mahkamah boleh beri arahan kepada hakam dalam menjalankan tanggungjawab mereka ataupun penimbang taraan itu mengikut arahan dan hukum syarak. Yang keempat, jika hakam tidak dapat bersetuju atau jika mahkamah tidak berpuas hati dengan cara mereka menjalankan penimbang taraan, mahkamah boleh pecat dan lantik yang baru. Yang kelima, hakam hendaklah berusaha untuk dapatkan kuasa penuh daripada prinsipal mereka masing-masing. Ini yang dikatakan prinsipal tu, mana kalau wakil pihak isteri dapatkan kuasa penuh daripada isteri, wakil pihak suami dapatkan kuasa penuh daripada isteri, dan boleh jika kuasa mereka membenarkan melafazkan satu talak di hadapan mahkamah jika dibenarkan sedemikian benar. Jadi itu saya kata tadi, hakam ni powerful. Dia contohnya kita katakan dia wakil bagi pihak suami, dia dapat kuasa penuh, mahkamah benarkan, hakam boleh lafazkan talak bagi pihak suami, bukan suami yang lafazkan talak itu, ya. Tapi dia kata jika dibenarkan sedemikian oleh mahkamah. Dan jika demikian halnya, mahkamah hendaklah merekodkan lafaz satu talak dan menghantar salinan rekod itu kepada pendaftar, ya, dan juga ketua mana dia kena rekodkan sebagai telah berlaku perceraian. Tetapi yang kita sebut tadi, kalau raj'i selagi mana tidak habis tempoh iddah, maka rekod itu tidak dianggap sebagai pembubaran yang muktamad. Okay? Jika hakam berpendapat pihak itu patut bercerai tetapi tidak dapat perintahkan perceraian oleh kerana satu sebab, mahkamah hendaklah melantik hakam lain dan hendaklah memberi mereka kuasa. Jadi macam start baliklah daripada awal. Tuan-tuan, saya rasa itu yang dapat kita kongsi, kerana seterusnya kita akan disebut sini tentang khulu', tebus talak. Itu kita akan bincang dalam kitab kita nanti. Kemudian perceraian di bawah ta'liq ataupun janji, li'an, okey, dan rujuk tu kita dalam subsection 52 kita akan bincang dari segi sudut fiqh dulu. Lepas tu barulah kita bincang tentang rujuk ni dari segi perspektif undang-undang di segi tuan, ya. Okay, baik, saya rasa setakat itu saja perbincangan kita pagi ini. Semoga diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau tuan-tuan ada soalan ataupun pertanyaan, dipersilakan. Okay, kalau tak ada, itu saja. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. Wa na'udzubika min nafsin la tushba'. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la